kita akan bawakan slot seterusnya yang akan bertumpu kepada kempen derma darah perdana. Derma darah adalah suatu yang mulia, suatu yang boleh diamalkan oleh sesiapa saja, dan ia adalah suatu yang harus dilakukan oleh semua rakyat Malaysia yang layak, yang mana ia akan membantu untuk menyelamatkan nyawa. Dan ketika awal kita berdepan dengan pandemik dulu, terdapat beberapa tabung darah di seluruh negara yang menghadapi kekurangan yang amat serius. Kita bersama dengan Datuk Dr. Muhammad Syarum Osman yang merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Penganjur Program Derma Darah Perdana 360. Terima kasih kerana bersama kami. Sama-sama, Cik. Mungkin kita boleh berikan sedikit pengenalan kepada usaha yang sangat mulia ni. Silakan. Okay. Kita bermula sebenarnya bila kita melihat tabung darah negara itu sendiri, walaupun terkawal, mencukupi, tapi semakin berkurangan. Jadi selepas itu kita berbincang dengan Pusat Darah Negara lah, Kementerian Kesihatan Malaysia, dan mereka untuk mengadakan program ini. Program Derma Darah Perdana 360 ni sempena Hari Malaysia, sempena Hari Kebangsaan, ya. Jadi kita buat sebulan, daripada 27 Ogos sampai 25 September, selama 30 hari ini. Dan seberapa boleh kita nak dapat penyertaan yang ramai lah. Mana daripada lebih kurang, kalau dapat dalam 10,000 orang untuk menderma dalam masa 30 hari ini. Jadi program ini dianjurkan oleh Yayasan Keusahawanan Sosial bersama dengan Sidat Better Nation Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam, dan juga Pusat Darah Negara. Ya, derma darah ni suatu usaha yang begitu universal, menunjukkan semangat kita sebagai umat manusia, tidak kira bangsa, tidak kira agama. Darah anda boleh menyelamatkan sesiapa saja, dan darah yang menyelamatkan anda boleh datang daripada sesiapa saja. Ini adalah suatu yang memang mencerminkan, ya, wajah kita sebagai rakyat negara ini yang berbilang bangsa, berbilang kaum. Bagaimana agaknya program ini akan dijayakan, Datuk Doktor? Kita melaksanakan program ini bersama dengan Pusat Darah Negara. Mereka akan datang ke, kita buat di hotel, Hotel Sri Pacific. Tujuan kita buat di hotel ini untuk memudahkan para penerima untuk hadir lah. Dan kita buat 6 jam sehari, daripada 9 sampai 3 petang. Dan para penerima yang hadir itu sebagai tanda cenderamata, kita bagi t-shirt, topeng yang mengatakan derma darah dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita memang mengharapkan ramai peserta. Dan peserta ni boleh datang dalam beberapa cara lah. Yang pertama sekali, mereka secara berkumpulan. Ini daripada badan-badan uniform, seperti polis, rela, APMM, pasukan tentera dan sebagainya lah. Dan yang keduanya, NGO secara berkumpulan. Ada juga yang datang, dia menggunakan kita buat dia datang melalui email dan sebagainya lah. Kita pun ada buat satu apps yang mereka boleh mendaftar. Jadi aplikasi ini boleh dimuat turun di semua platform? Boleh dibuat. Maknanya kalau tengok Facebook, dia boleh buka lah, dan sebagainya. Dan juga ada yang datang secara bersendirian. Kita terima juga. Walk-in. Walk-in, secara walk-in kita terima juga untuk menerima darah. Jadi Datuk, semestinya ramai juga ingin bertanya tentang penjagaan SOP yang mungkin ditambah kepada prosedur pendermaan darah ini disebabkan keadaan kita sekarang. Jadi bagaimana sebenarnya akan diwujudkan kawalan SOP ataupun syarat-syarat yang dikenakan kepada mereka yang datang untuk menderma darah nanti? Jadi sebenarnya program yang kita buat ini, dia mendapat kebenaran daripada Majlis Keselamatan Negara lah. Kerana dia merupakan satu daripada perkhidmatan penting, esensial, ya. Makna transfusi darah. Jadi berdasarkan pada apa yang diberi oleh MKN, cadangan mereka dan sebagainya, memang kita adakan SOP yang ketat.
mereka akan melalui proses pendaftaran. Selepas mendaftar, kita baru hantar ke tempat berjumpa dengan kaunselor untuk membagi nasihat dan sebagainya. Tapi memang SOP kita satu penjarakan, dan sebab itulah kita minta mereka mendaftar. Jadi kita boleh anggarkan dalam sehari itu berapa yang sesuai datang. Jadi adakah mereka yang datang ni perlu mendapatkan vaksin terlebih dahulu, ataupun adakah syarat-syarat dikenakan ke atas mereka berkaitan dengan pemvaksinan nanti? Yang vaksin itu mungkin tidak perlu. Tak perlu, ya? Tidak perlu, hanya mereka perlu low risk lah. No risk mana, itu yang penting sekali lah. Dan mereka yang telah vaksin pun boleh ya. Dan kepada yang memang merupakan penderma darah yang mungkin terlepas peluang sebelum ini atau sebagainya, apakah bentuk galakan yang boleh Datuk sampaikan kepada mereka pagi ini? Mereka telah pun menjadi penderma darah sekian lama, tapi disebabkan oleh kekangan yang diwujudkan akibat SOP, tak dapat merentas daerah dan sebagainya, mereka tidak dapat tunaikan sesuatu yang mungkin mereka rasakan adalah kewajipan. Jadi mungkin galakkan kepada mereka untuk tampil dalam keadaan yang diwujudkan selamat, SOP yang ketat dikenakan, dan juga adalah suatu program yang mendapat kebenaran MKN. Jadi memang kita faham, sebelum ini pun dari Pusat Darah Negara pun ada mengatakan bahawa bila berlaku pandemik dan adanya kawalan pergerakan kurang, mereka datang kerana masalah-masalah tadi. Jadi dengan kita buat program ini dan kita wawarkan kepada seluruh masyarakat melalui media sosial, ya, macam sekarang kita buat di media massa dan sebagainya, jadi mereka kita kepilkan surat daripada MKN dan Pusat Darah Negara itu. Jadi mereka bila nak pergi, kalau masa sekarang ni dah mula longgar, dulu masa ketat dulu, mereka boleh bawa surat tu mungkin dalam telefon mereka, dalam SCP, dan tunjukkan pada SDA Sekatan Jalan Raya. Pegawai itu akan lepaskan. Beritahu kata nak menerima darah. Jadi lokasinya Datuk di mana? Lokasinya di Hotel Sri Pacific, Kuala Lumpur, dan alhamdulillah kita dapat sambutan yang banyak juga dan menggalakkan, dan kita harap kita akan tambah lagi. Dan ini adalah suatu usaha murni yang dijayakan untuk membantu mereka yang memerlukan. Mungkin ada yang was-was, ragu-ragu tentang penderma darah ni. Mereka rasa badan saya lemah, badan saya mungkin tidak bermaya, bolehkah saya menderma darah? Bagaimana untuk mereka ketahui sama ada mereka layak ataupun tidak menjadi penderma darah, Datuk? Sebenarnya kita memang sediakan semua kemudahan tu. Jadi bila mereka datang, mereka tak payah takut. Mereka datang, mendaftar, dan selepas itu kita hantar kepada sesi kaunseling, dan kita ada doktor yang akan buat pemeriksaan sepenuhnya. Jadi yang baik sekali, pertama kita dapat tahu keadaan kesihatan kita, dan keduanya kita tahu kita sama ada kita layak atau tidak menerima. Jadi melalui proses ini barulah mana yang betul-betul layak, barulah kita bawa untuk menerima. Dan saya rasa kagum sebab ada yang berumur 18 tahun. Baru masuk 18 tahun telah datang menerima. Dan ada penderma yang memang berkala, yang berkala ini mereka datang dan sampai 100 lebih kali mereka menerima tiap-tiap 3 bulan. Alhamdulillah. Dan saya bertanya pada mereka lah yang banyak kali menerima ni, macam mana keadaan badan. Dia kata bila kita lepas menerima tu kita semakin sihat. Rasa.
Dan Jadi ini saya harap ramailah yang datang lagi ya. semangat rakyat Malaysia sebenarnya untuk membantu mereka memerlukan darah-darah yang diderma ini bukan sahaja digunakan dalam keadaan kecemasan, namun juga digunakan untuk membuat ubat untuk pesakit anemia dan sebagainya. Jadi ada kegunaan-kegunaan tambahan selain daripada apa yang kita lihat. Ada juga rakyat Malaysia yang mengalami situasi ataupun keadaan genetik dengan darah mereka memerlukan bantuan yang hanya boleh disampaikan melalui pendermaan darah ini. Jadi anda yang tampil menderma, anda adalah seorang individu yang mempunyai semangat yang begitu tinggi untuk membantu orang lain. Tahniah kita ucapkan. Datuk, sekali lagi kita wawarkan kepada semua rakyat Malaysia khasnya yang berada berdekatan dengan Hotel Pacific, Industri Pacific untuk tampil bagi membantu menjayakan program ini. Silakan. Ya, sila. Jadi saya menyerulah kepada seluruh rakyat yang ada, seluruh penduduk yang ada di wilayah persekutuan, termasuk Putrajaya dan Selangor yang keliling itu boleh datang menerima darah. Kita buka sehingga 25 September tahun ini, dan selepas itu kita akan buat program untuk jelajah. Kita akan pergi ke mungkin 10 tempat, memula dengan Johor rasa saya, dan selepas itu sampailah ke Perlis, Kelantan dan sebagainya untuk kita buat program menerima darah ini. Terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Dr. Muhammad Sharom kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pagi ini dan memberikan sedikit pengamatan tentang program yang sungguh murni ini.